Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 25 Oktober bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Sarawak bercadang bangunkan model rantaian bekalan pertanian yang menyeluruh. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ia bagi memastikan semua pemegang taruh dalam rantaian tersebut mendapat manfaat optimum. Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata model susunan lengkap rantaian bekalan berkenaan merangkumi penglibatan pekebun, bantuan modal, bantuan teknikal serta pihak pembeli atau anchor company. A complete arrangement for the supply chain dari segi bantuan modal, dari segi bantuan teknikal, dari segi siapa yang akan buat, the farmers themselves, and then the buyer will buy from them. And in this way, it will definitely will give a good return, and this is the way we want to solve the problem. Problem yang kita hadapi, farmers boleh tanam, tetapi yang pertama mungkin dia tak ada modal. Kedua, mungkin dia tak cukup kepakaran. Jelasnya menerusi model itu, kerajaan akan menyediakan subsidi dan bantuan teknikal manakala para pekebun bersedia dengan kemahiran menjaga serta mengusahakan kebun mereka dan terdapat pembeli yang akan membeli produk tersebut. Cara itu juga katanya akan memastikan bantuan kerajaan kepada pekebun dimanfaatkan sepenuhnya kerana mempunyai kemahiran menanam dan menjaga komoditi selain mempunyai pasaran sedia ada untuk produk. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah bercakap kepada media selepas merasmikan program jangkauan komuniti pertanian dan perasmian projek tanaman pisang berkelompok di Singgai Bau. Menurut beliau, Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru akan memfokus kepada penanaman pisang kepok untuk pasaran ekspor dan komoditi tersebut berpotensi untuk diusahakan berikutan permintaan tinggi dari Semenanjung. Fasa pertama tanaman pisang berkelompok ini melibatkan 57 pekebun dari 3 kampung di Singgai dengan keluasan kawasan penanaman melebihi 36 hektar. Peruntukan RM1 juta juga diumumkan bagi membolehkan projek tersebut dipanjangkan ke kawasan lain di Dun berkenaan. Pada majlis itu, Dato' Amar Douglas turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara syarikat pembeli agro Kenyalang dengan ketua-ketua kampung Daun Ngori, Kampung Senibung dan Kampung Tanjung Bawang bagi pembelian hasil pisang projek fasa pertama ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas yang juga penasihat unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR turut menyampaikan geran berjumlah RM1.1 juta kepada Adun Tasik Biru Datuk Henry Ginep untuk diagihkan kepada 10 institusi keagamaan di bawah Dun tersebut. Pada majlis yang sama, Adun Tasik Biru Datuk Henry Ginep berkata, Tasik Biru mempunyai sasaran untuk menjadi antara pengeluar utama komoditi pisang dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jelasnya, Dun Tasik Biru mampu menjadi pengeluar kedua terbesar pisang, terutama pisang kepok berikutan pelaksanaan projek tanaman pisang berkelompok di Singgai Bau. Menurut Dato' Henry, peruntukan RM50 juta telah diluluskan untuk projek tersebut yang melibatkan Kampung Daun Ngori, Kampung Senibung dan Kampung Tanjung Bawang di Singgai dengan keluasan kawasan penanaman melebihi 36 hektar yang diusahakan 57 pekebun. Projek tersebut dijangka akan mengeluarkan tuaian pertama dalam tempoh 10 hingga 12 bulan akan datang dengan hasil tuaian melebihi 700 tan setahun. Pada majlis itu, Dato' Amar Douglas turut meluluskan pembinaan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan produk pertanian untuk pisang di Bau yang dijangka dimulakan tahun depan. Dalam pada itu, Pengarah Pertanian Dr. Alvin Chai Lian Kuet mendedahkan sebanyak 32 sesi program jangkauan komuniti pertanian telah dirancang untuk bahagian Kuching. Setakat ini, 21 sesi telah diadakan melibatkan 5 kawasan Dun. Jelasnya 8 sesi telah diadakan di Dun Mambung, 7 di Dun Tanjung Datuk, 3 di Dun Serembu, 2 di Dun Tasik Biru dan 1 di Dun Pantai Damai. Program tersebut merupakan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kemahiran golongan sasar dalam sektor pertanian. Dalam pada itu, masyarakat Sarawak digalak ceburkan diri dalam bidang pertanian moden untuk mencapai hasrat negeri menjadi pengeluar utama makanan di Malaysia menjelang 2030. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri untuk Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pertanian moden boleh diusahakan untuk mengeluarkan makanan kendiri atau dijual kepada komuniti setempat.
Katanya Sarawak ketika ini banyak mengimport makanan dari luar negara dan tidak merebut peluang daripada pasaran makanan yang luas di peringkat global. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai berucap ketika menangguhkan program outreach atau jangkauan komuniti pertanian di Dewan Jamilah Yayasan Sarawak di Kuching. Tambah beliau, Sarawak memiliki potensi besar untuk menjadi pengeluar makanan utama kerana mempunyai kawasan tanah yang luas dan bersesuaian dengan bidang pertanian. Kerajaan negeri akan menanggung kos ujian swab saringan COVID-19 bagi rakyat Sarawak yang ingin melintasi negara jiran Brunei Darussalam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia diberikan secara percuma dengan syarat mereka anak Sarawak. Jadi kerajaan negeri telah pun memutuskan untuk membayar semua untuk orang-orang Sarawak. Maksudnya Datuk Amar, adakah bersyaratkan macam mana atau adakah ibu diberikan saya bersyaratkan macam mana? Tak, asalkan dia adalah orang Sarawak yang melalui Brunei. Menjalani ujian saringan COVID-19 antara syarat yang diperkenalkan kerajaan Brunei sebelum memasuki di semua pintu sempadan negara itu. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan mempunyai perancangan untuk mewujudkan kemudahan bagi membolehkan ujian saringan COVID-19 dilakukan di Limbang. Makmal ujian akan dapat diadakan di Limbang ini dan ini akan kita usahakan dengan secepat yang mungkin. Ia juga bukan saja melibatkan peralatan-peralatan, ia juga melibatkan keperluan untuk menambah pakar-pakar kita. Jelasnya ini membolehkan ujian dapat dilakukan di Limbang dan hasil keputusan lebih cepat berbanding sebelum ini yang terpaksa dihantar ke Miri. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penyerahan enjin sangkut dan perasmian Dewan Kampung Limpaku Pinang Limbang. Pada majlis itu, beliau turut menyerahkan 187 enjin sangkut kepada ketua-ketua masyarakat dan kaum di Limbang untuk diberikan kepada penerima yang layak. Semalam, satu kluster baharu COVID-19 diisytiharkan iaitu kluster baki di daerah Kuching. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan indeks kes kepada kluster ini merupakan kes ke-768 yang telah disahkan pada 18 Oktober lepas. Menurut kenyataan JPBN, seramai 68 orang kontak kepada kes ini telah disaring. Satu daripada kontak tersebut ialah kes ke-770 yang telah didapati positif COVID-19 pada 22 Oktober lepas dan tiga lagi kontak iaitu kes ke-774, 775 dan 776 didapati positif COVID-19 pada 23 Oktober. Ini menjadikan jumlah kes dalam kluster baki ialah seramai 5 orang termasuk kes indeks. Setakat ini, kluster baki masih terkawal dan hanya melibatkan ahli keluarga terdekat sahaja. JPBN turut memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 780 kes. Ekoran 8 kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kuching semalam. Bintulu telah bertukar status daripada kuning kepada hijau kerana tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Kuching kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 20 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Rakyat diminta bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan mengamalkan kebiasaan baharu. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, setiap individu perlu ada ketegasan dan kesedaran yang tinggi untuk mengamalkannya. Datuk Gerawat Gala berkata tanda pagar Kita Jaga Kita melambangkan semangat jitu seluruh rakyat di negara ini untuk melindungi diri dan keluarga daripada dijangkiti COVID-19 sekaligus membebaskan negara daripada wabak itu. Beliau berkata demikian pada program Sepakat Ad Community Pembudayaan Norma Baharu Putuskan Rantaian COVID-19 Anjuran Jabatan Penerangan Daerah Marudi di Rumah Jimbau Sungai Gudang. Beliau turut menyerahkan buku pencegahan COVID-19 kepada tuai rumah Jimbau Anak Ena.
Hobi bertani seorang belia berumur 36 tahun menjadi pendapatan sampingan selepas mula berjinak dengan tanaman cendawan sejak 2 tahun lalu. Menurut pengusaha cendawan Muhammad Zakaria Jamsari, sebelum ini beliau mula bertani secara separuh masa untuk kegunaan sendiri dan keluarga, namun kini berjaya memiliki kira-kira 3,000 bongkah cendawan. Bersama dengan pengusaha cendawan iaitu Muhammad Zakaria berkata cendawan jenis tiram putih dan kelabu ditanam di 2 buah rumah cendawan yang diberi nama Q Mushroom. Saya bergiat dengan penanaman cendawan 2 tahun lepas. Bermula dengan hobi, saya belajar daripada YouTube, membeli bongkah matang 10, tambah 30 ke 50. Dan selepas saya merasakan penanaman cendawan boleh bawa ke hadapan, so saya ikut kursus-kursus lah. Zakaria memberitahu dengan tuaian seminggu sehingga 30 kg setakat ini, ia agak sukar untuk memenuhi permintaan pasaran dan hanya memasarkan kepada kenalan rakan niaga sendiri buat masa ini. Namun beliau optimis dengan penambahan rumah cendawan kedua, iaitu mampu menghasilkan sehingga 8,000 bongkah cendawan. Muhammad Zakaria ditemui pemberita RTM semasa bersiaran dalam segmen Cerita Pagi Sarawak yang disiarkan dalam Selamat Pagi Malaysia di kediamannya, Jalan Bukit Siol, Kuching. Selain menimba ilmu sendiri daripada pelbagai platform, Muhammad Zakaria juga pernah mengikuti kursus anjuran Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, termasuk menerima geran Agropreneur Muda. Perlawanan sukan antara jabatan dan agensi kerajaan negeri mahupun persekutuan mampu jadi landasan penting mengeratkan jalinan kerjasama dalam pelbagai bidang. Pengurus Pasukan Bola Sepak RTM Kuching, Zaidi Bujang memberitahu RTM sebagai agensi dan pengamal media perlu menjalinkan kerjasama seumpama itu, khususnya dalam membuat liputan dan menyebarkan maklumat. Zaidi Bujang menjelaskan langkah ini memudahkan kerjasama antara agensi selain mempersiapkan kaki tangan RTM dengan tugasan di luar melibatkan persiapan kontingen Sarawak menghadapi Sukan Malaysia Sukma nanti. Tambahnya, ia juga sebagai program turun padang sejajar dengan saranan pihak pengurusan untuk bersemuka dengan orang ramai dan juga rakan-rakan media yang lain. Beliau ditemui RTM pada perlawanan persahabatan bola sepak antara pasukan RTM Kuching dan pasukan Majlis Sukan Negeri di Stadium Negeri di Kuching malam tadi. Sekian Berita Pagi Sarawak, saya Muhammad Azizi Rahim. Jaga diri dan Assalamualaikum.